Anda bersama saya Fariz Abdul Aziz. Inilah berita utama hari ini. Sistem gerak cepat RTS Johor Bahru Singapura dedahkan kereta api pertama daripada 8 yang bakal dikendalikan. Ramai pemandu berpusu-pusu untuk dapatkan tag VEP Malaysia menjelang bermulanya penguatkuasaannya esok. Gen Z yang kerap bertukar kerjaya meningkat lebih 3 kali ganda dengan ada yang sudah beralih kerja 3 hingga 4 kali sebelum usia 25 tahun. Salam sejahtera. Sistem gerak cepat RTS Johor Bahru Singapura mendedahkan kereta api pertama daripada 8 yang bakal dikendalikan di bawah projek itu. Ujian dijangka dijalankan menjelang akhir tahun ini. Kerja-kerja sistem kereta api juga sudah lebih separuh siap dengan landasan-landasannya bakal selesai dipasang pada hujung Julai ini. Kereta api pertama didedahkan di Pusat Ujian Kereta Api Singapura oleh pemangku Menteri Pengangkutan Jeffrey Siaw dan Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Loh. Ujian sedang dijalankan sebelum kereta api itu dipindahkan ke landasan RTS Link bagi diuji di lapangan. Baki 7 kereta api akan dihantar ke depoh Wadihana di Johor Bahru sebelum akhir tahun dan diuji menjelang suku ketiga 2026. RTS Link disasarkan memulakan operasinya pada Disember tahun depan, berkhidmat dari jam 6 pagi hingga 12.30 malam setiap hari. Perjalanan 4 km antara stesen Woodlands North di Singapura dengan stesen Bukit Caga di Johor Bahru itu akan mengambil masa hanya kira-kira 5 minit. Laluan itu dijangka mempunyai kapasiti seramai 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah perjalanan. The RTS link will boost connectivity between our two countries, it will foster stronger ties between our peoples, and it will also generate shared economic and social benefits. Be it travelling to and fro from work, exploring the wide range of leisure options on both sides, or staying connected with loved ones, the RTS link will bring Singapore and Malaysia even closer together. This project is no ordinary infrastructure. It represents strengthening ties of friendship, trust, and mutual respect between Malaysia and Singapore, showcasing to the world of increasing trade protectionism, what we can achieve when we work together. While other parts of the world, people are busy setting up more barriers. Here we are breaking down barriers, building more connectivity, building more bridges. Kedua-dua negara sepakat bahawa RTS Operations akan menentukan tambang bagi perkhidmatan tersebut. Antara kaedah untuk membayar tambangnya adalah menerusi sebuah sistem pembayaran terbuka yang menerima pelbagai bentuk pembayaran. Saudara, pembuatan dan pemasangan gerabak kereta api RTS Link dimulakan pada suku ketiga 2023. Gerabak kereta api tersebut dibangunkan di Zhuzhou, China. Ujian awal bagi kereta api pertama bergelar Train 1 dijalankan di China dan berlangsung sehingga awal tahun ini. Train 1 sudah pun tiba di Pelabuhan Jurong pada 3 April lalu. Singapura dijangka melengkapkan ujian bagi Train 1 menjelang akhir tahun ini. Sementara itu, lagi 7 kereta api, Train 2 hingga 8, akan dipasang dan dihantar ke Malaysia untuk ujian lanjut. Kesemua kereta api tersebut akan diuji di laluan utama RTS Link sehingga suku ketiga 2026. Ia terletak di antara stesen Bukit Caga di Johor Bahru dan stesen Woodlands North di Singapura. Jika semua berjalan lancar, operasi bagi RTS Link akan bermula pada suku terakhir 2026. Para pemandu bergegas untuk memperolehi permit kemasukan kenderaan VEP sebelum penguatkuasaan sepenuhnya berkuat kuasa esok. Satu-satunya pejabat VEP di Singapura menyaksikan permintaan permohonan melonjak 6 kali lebih tinggi sejak pengumuman mengenai penguatkuasaan penuh itu diumumkan Jun lalu. Dengan slot-slot janji temu sudah habis ditempah hingga akhir Julai.
Ia juga menyaksikan kira-kira 50 pelanggan yang muncul tanpa janji temu setiap hari dalam percubaan mereka untuk mendapatkan VEP. Mulai 1 Julai ini, kereta peribadi berdaftar Singapura yang ingin memasuki Malaysia perlu mempunyai VEP dan tag RFID atau mereka berisiko didenda RM300. Bagaimanapun, proses mendapatkan VEP hadir dengan pelbagai cabaran bagi sesetengah pemandu. Actually, I'm trying for quite some time, and because it's getting rejected. It's not easy procedure. It's not a clear cut also actually to go through it. So today only we got an appointment after nearly 4 months of struggle. The process is a bit long. Sometimes you got to go there to collect it. But now having the station here is really helpful for Singapore people, so that we don't have to cross and then collect it. I think it was really challenging. It took me about 1 month to about 2 weeks to actually get my vehicle verified. Persaraan mikro atau micro retirement antara salah satu trend yang baru muncul dalam trend pekerjaan tempatan yang merujuk kepada jeda atau berehat di tengah-tengah kerja yang sering berlaku untuk beberapa bulan. Persaraan mikro diambil untuk berehat, menimba kemahiran baharu atau meneroka minat peribadi. LinkedIn menyatakan persaraan mikro sedemikian meningkat 1.4 kali ganda. Menurut LinkedIn, 17% daripada mereka yang mengambil cuti kerjaya tahun lepas adalah untuk tujuan peribadi, meningkat daripada 12% pada 2020. Beberapa individu seperti Chen Ziliang memulakan usaha mereka sendiri kerana menawarkan kawalan yang lebih besar ke atas masa dan kerja mereka. Running my own business now, I wouldn't say that it differs too much from my previous 9-to-5 job. I'm still doing design, I'm still doing development. So in terms of that, I'm still in the familiar space that I'm in, but I think when it comes to handling different kind of problems and challenges. Ziliang akur mempunyai masa rehat berpanjangan adalah satu keistimewaan kerana dia mempunyai jumlah simpanan yang baik dari pekerjaannya dan tugas sambilan. Namun, para pakar mengatakan ramai yang masih mempertimbangkan persaraan mikro kerana rasa keletihan dan keutamaan yang berubah, sesuatu yang syarikat-syarikat perlu melakukan penyesuaian. Kita beralih ke perkembangan di luar negara selepas ini. Antaranya, usaha sama hampir $6 bilion Amerika antara Indonesia dengan China untuk menjadikan Indonesia hub utama kenderaan elektrik di Asia Tenggara. Selamat bertemu kembali. Thailand bersiap sedia untuk satu lagi pergolakan politik minggu ini dengan keluarga Shinawat yang berpengaruh menjadi sorotan. Perdana Menteri Payton Tan Shinawat sedang bergelut untuk mempertahankan masa depan politiknya menyusuli kontroversi sekitar panggilan telefon yang dibocorkan. Esok, Mahkamah Perlembagaan Thailand dijangka mempertimbangkan permohonan yang mendesak agar Cik Payton Tan digantung daripada jawatannya. Sekumpulan senator menyerahkan petisyen itu. Mereka mahu Cik Payton Tan disiasat bagi dakwaan melanggar piawai perlembagaan dan tata susila. Beliau juga mungkin berdepan dengan satu undi tidak yakin apabila Parlimen kembali bersidang Khamis ini. Amarah orang awam membuak-buak selepas satu perbualan telefon dengan mantan Perdana Menteri Kemboja Hun Sen tentang pertikaian sempadan antara kedua-dua negara dibocorkan kepada umum. Cik Payton Tan kedengaran cuba mengambil hati Encik Hun Sen dan sebaliknya mengutuk seorang komander tentera Thai. Beliau sudah meminta maaf namun turut mendakwa ia adalah satu taktik rundingan yang digunakannya. Ribuan rakyat Thai mendesak agar Cik Payton Tan meletak jawatan. Hujung minggu lalu, mereka mengadakan tunjuk perasaan di ibu kota Bangkok dalam perhimpunan terbesar seumpama itu sejak Parti Pheu Thai mula berkuasa 2 tahun lalu. Tinjauan pendapat menunjukkan populariti Perdana Menteri itu semakin menjunam. Sepertiga responden mahu Cik Payton Tan meletak jawatan, manakala hanya 3% mahu beliau kekal memegang jawatan. 2/3 daripada responden bersetuju agar Parlimen dibubarkan dan pilihan raya baru diadakan.
Indonesia secara rasmi melancarkan pembinaan sebuah kemudahan bersepadu untuk pengeluaran bateri kenderaan elektrik atau EV di kawasan Karawang, Jawa Barat. Projek tersebut dibangunkan bersama China dengan pelaburan bernilai hampir $6 bilion Amerika. Inisiatif tersebut dijangka menjadi antara langkah perintis dalam usaha menjadikan Indonesia sebagai hub utama industri kenderaan elektrik di Asia Tenggara. Pembinaan kemudahan pengeluaran bateri EV ini dilaksanakan melalui usaha sama antara syarikat perlumbungan milik Indonesia Aneka Tambang, Indonesia Battery Corporation IBC dengan konsortium China yang diketuai oleh CATL. Pelancaran pembinaan kemudahan tersebut disempurnakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kilang pengeluaran bateri EV itu dibangunkan di atas kawasan seluas 3,000 hektar dan dijangka mewujudkan sehingga 8,000 peluang pekerjaan. 18 kemudahan infrastruktur berkaitan dengan projek tersebut juga sedang dirancang, termasuk pembinaan sebuah pelabuhan serbaguna. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa agar perang di Gaza ditamatkan di tengah-tengah usaha terbaru untuk pelaksanaan gencatan senjata di kawasan tersebut. Seorang penasihat kanan kepada Perdana Menteri Israel dijangka tiba di Washington hari ini untuk perbincangan mengenai gencatan senjata di Gaza sekaligus menandakan kemungkinan kemajuan dalam perjanjian perdamaian. PM Benjamin Netanyahu berkata perang Israel-Iran selama 12 hari mewujudkan pelbagai peluang termasuk memastikan pemulangan tebusan yang ditahan Hamas. Kira-kira 50 tebusan masih berada di Gaza di mana hanya 20 dipercayai masih hidup. Rundingan antara Israel dengan Hamas berulang kali gagal kerana satu isu utama, sama ada perang harus ditamatkan sepenuhnya sebagai salah satu syarat perjanjian gencatan senjata. Pada hujung minggu, lagi 88 penduduk dilaporkan terbunuh dalam serangan IDF ke atas Gaza. Israel turut mengeluarkan arahan pemindahan baharu di bahagian utara kawasan tersebut. Pegawai Palestin dan PBB menyatakan tiada tempat yang selamat di Gaza. Ramai juga ragu-ragu sama ada gencatan senjata berkekalan dapat benar-benar dicapai. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata beliau tidak merancang untuk melanjutkan tempoh penangguhan 90 hari bagi pelaksanaan tarif balasan melepasi tarikh akhir 9 Julai depan. Washington sebelum ini membayangkan kemungkinan lanjutan masa kerana sukar untuk memuktamadkan perjanjian berasingan dengan masing-masing negara. Namun kini setiap negara akan dimaklumkan melalui surat mengenai kadar cukai ekspor yang akan berkuat kuasa. Ini melainkan mereka mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan Amerika Syarikat. Tehran berkongsi keprihatinan tidak yakin dengan komitmen Israel kepada gencatan senjata yang menamatkan perang selama 12 hari di antara kedua-dua negara itu. Angkatan bersenjata Iran menyuarakan keraguan tersebut sambil menambah pihaknya bersedia untuk bertindak balas jika diserang lagi. Menurut Tehran, bukan mereka yang memulakan perang dan hanya bertindak balas terhadap serangan yang dilancarkan ke atasnya. Israel sebaliknya bertegas, matlamatnya adalah untuk menghalang Iran daripada membangunkan senjata nuklear, sesuatu yang berulang kali dinafikan Tehran. Di Malaysia, cukai jualan dan perkhidmatan SST yang diperluaskan akan mula berkuat kuasa esok 1 Julai walaupun timbul bantahan awam. Kenaikan cukai antara 5 hingga 10% akan dikenakan ke atas pelbagai barangan mewah serta bukan keperluan asas seperti makanan laut import. Warga asing juga bakal menghadapi cukai lebih tinggi untuk khidmat penjagaan kesihatan dan pendidikan swasta. Namun, tentangan daripada orang awam dan para peniaga membawa kepada perubahan saat-saat akhir sebelum pelaksanaan. Walaupun kerajaan menegaskan keperluan asas seperti beras, ayam dan telur akan dikecualikan, orang awam masih bersikap waspada.
Parti pembangkang yang terakhir di Hong Kong akhirnya membubarkan diri setelah hampir 20 tahun. Menjelaskan langkah yang diambil itu, Liga Demokrat Sosial LSD menyatakan parti itu tiada pilihan lain. Ini memandangkan keselamatan para anggotanya menjadi keutamaan dan ia tidak dapat berkongsi penjelasan lanjut melebihi kenyataan itu. Pengerusi LSD berkata parti itu berdepan krisis di mana hampir seluruh kepimpinannya menghadapi hukuman penjara, antaranya atas tuduhan melakukan tindakan subversif. Pemain golf Singapura Shannon Tan meraih kemenangan antarabangsa keduanya. Ini selepas kejayaan muncul sebagai juara di Amandi Masters Jerman mengatasi para pemain dari Jerman dan New Zealand. Terima kasih kerana masih bersama berita. Singapura dan Maldives sedang memperdalam kerjasama dalam pembangunan kapasiti, kemampanan dan pendidikan. Ini diumumkan sebenar lawatan 3 hari Presiden Maldives Mohamad Muizzu ke Singapura mulai hari ini. Pemimpin Maldives itu berada di sini atas jemputan Presiden Tharman Shanmugaratnam. Ini adalah lawatan negara pertama beliau ke negara ini sejak dilantik pada 2023. Kedua-dua negara pulau ini turut meraihkan 50 tahun hubungan diplomatik. Dr. Muizzu disambut dalam satu upacara rasmi di pekarangan bangunan Kementerian Ehwal Luar MFA. Beliau kemudian mengadakan pertemuan dengan Presiden Tharman. Encik Muizzu juga bertemu dengan Perdana Menteri Lawrence Wong sebelum kedua-dua pemimpin menyaksikan acara menandatangani 3 perjanjian. Antaranya, Singapura menawarkan peluang lawatan sambil belajar yang disesuaikan kepada para pegawai pemerintahan Maldives dalam bidang seperti pembangunan bandar, perdagangan dan pelancongan serta kewangan. Kerjasama dalam bidang pendidikan dan kelestarian juga akan ditingkatkan. Awal dari itu, Dr. Muizzu beserta isterinya juga melawat kebun orkid negara. Sebenar kunjungan beliau, sejenis hibrid orkid baharu diberi nama Panda Mohamad Muizzu Sajidah Muhammad sebagai tanda penghormatan kepada mereka berdua. Tarif elektrik dan gas akan berkurangan dari bulan Julai hingga September ini berikutan kos tenaga dan bahan api yang lebih rendah. Purata bil elektrik AC rumah dijangka berkurangan sebanyak 2.3% daripada kadar semasa, manakala harga gas pula merosot sebanyak 1.9%. Dengan penurunan tarif elektrik sebanyak 0.65 sen setiap kilowatt jam, purata bil elektrik bulanan untuk keluarga yang menetap di flat 4 bilik HDB dijangka berkurangan sebanyak $2.36. Tarif gas juga akan dikurangkan sebanyak 0.44 sen setiap kilowatt jam. Tarif-tarif tersebut disemak semula setiap suku tahun mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Penguasa Pasaran Tenaga EMA. Kadarnya bergantung kepada faktor luaran seperti ketegangan yang kini berlaku di Timur Tengah. Jumlah golongan Gen Z yang bertukar kerjaya meningkat lebih 3 kali ganda pada tahun 2024 menurut Agensi Tenaga Kerja Singapura WSG. Malah ada yang sudah beralih ke pekerjaan ketiga atau keempat mereka sebelum berusia 25 tahun. Agensi tersebut berkata sehingga kini lebih 2,400 individu yang lahir selepas tahun 1997 sudah mendaftar untuk program penukaran kerjaya WSG. Jumlah ini melonjak daripada sekitar lebih 300 peserta pada tahun 2021. We also see interestingly that they transitioned from some sectors including finance and petrochemical. These young working adults are driven by their personal values, their aspirations, and seeking careers where they can make a difference, one that offers meaning and purpose. Itu sebabnya agensi tersebut mengubah pendekatan mereka dalam melatih golongan pencari kerja muda ini. Walaupun program penukaran kerjaya CCP lazimnya untuk pertukaran kerjaya di pertengahan kerjaya, para jurulatih kerjaya kini mula mendekati graduan baharu lebih awal demi membantu dalam perancangan kerjaya mereka.
Para pengunjung boleh menjangkakan lebih banyak tayangan secara langsung dan sebuah jejak meneroka sempena sambutan Perbarisan Hari Kebangsaan yang diperluaskan tahun ini di sekitar kawasan Marina Bay. Aktiviti-aktiviti NDP di kawasan Marina Bay termasuklah terbang lalu bendera negara dari helikopter, pertunjukan oleh pasukan menyelam daripada Angkatan Laut Republik Singapura serta sebuah paparan maritim. Pada 2 dan 9 Ogos, tayangan langsung perbarisan akan bermula pada jam 5.30 petang di Taman Merlion, Plaza Acara Marina Bay Sands dan Teater Luar Esplanade. Pada kedua-dua tarikh tersebut juga, 5,000 peserta pertama yang dapat menamatkan jejak meneroka di sekitar kawasan Marina Bay boleh menebus satu pak NDP. Bagi mereka yang berada di kawasan Marina Bay, jangan terlepas peluang untuk menikmati gesekan biola Anastasia Suchin yang berusia 11 tahun. I choose the local favourites to remind us of what we started off as, because most of them are quite long ago. And the NDP songs are to show the previous NDPs and how long we've come from there and how far we have yet to go. Because the best is yet to come, right? Pemain golf wanita Singapura Shannon Tan meraih kemenangan antarabangsa keduanya. Semalam beliau muncul juara di kejohanan aman di Masters Jerman 2025. Kemenangan sulung pemain 21 tahun ini melibatkan wang hadiah €45,000. Tahun lalu, Shannon merangkul kejuaraan pertamanya dalam jelajah Eropah wanita di Terbuka Wanita Magical Kenya. Semalam, Shannon menamatkan perlawanannya di Jerman dengan skor keseluruhan 9 bawah par 283 di padang golf Green Eagle di Windsor. Helen Brehm dari Jerman menyusul di tempat kedua, manakala Amelia Garvey dari New Zealand ketinggalan 2 pukulan menempatkannya di tempat ketiga. Shannon yang menduduki tangga ke-117 dalam senarai dunia akur tentang keadaan yang mencabar pada hari terakhir. Dengan laporan itu tadi, saudara, sekian saja berita untuk malam ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat.